Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, rutin kita setiap pagi kita akan membaca Al-Quran bersama, dan insya-Allah selepas kita baca Al-Quran kita akan bersama dengan Ustaz Azhar dan juga Ustazah Nur Hafizah bagi sempena Yayasan Al-Hufaz, Integrasi Al-Hufaz, pelancaran Yayasan Integrasi Al-Hufaz bersama dengan Ustaz Azhar dan juga Ustazah Nur Hafizah Musa, dan juga dengan tausiah daripada mereka insya-Allah. Jadi kita mulakan bacaan Al-Quran kita pada muka surat yang ke-83, surah An-Nisa ayat 27 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia yang kami kasihi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga semua dalam kalangan kita berada dalam keadaan sihat sejahtera dan hidup sentiasa di bawah naungan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan izin Allah jua, Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz bergerak selangkah ke hadapan dengan menubuhkan sebuah yayasan rasmi yang berdaftar bernama Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa telah dilantik dan diamanahkan sebagai pengerusi Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Manakala Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob telah dilantik sebagai penasihat yayasan ini. Mereka berdua akan dibantu oleh sejumlah NGO yang bergiat aktif di lapangan dan komuniti masyarakat serta orang ramai. Matlamat penubuhan Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia dan ummah serantau dalam 5 sektor utama, iaitu pendidikan, kebajikan, dakwah, pembangunan modal insan dan kemahiran hidup. Selain itu, insya-Allah sebagai nilai tambah, Yayasan Integrasi Al-Hufaz juga merupakan tempat bernaung beberapa institusi pengajian tradisi seperti pondok-pondok agama, mahat-mahat tahfiz dan sekolah-sekolah agama rakyat. Yayasan Integrasi Al-Hufaz akan berusaha membantu mereka ini dengan menyalurkan bantuan keuangan, bantuan mempertingkatkan silibus pengajian dan bantuan dalam bentuk kursus-kursus kemahiran yang diperlukan. Yayasan Integrasi Al-Hufaz yang bukan bersifat keuntungan ini tentunya amat mengharapkan sokongan dan dukungan dari ummah atau rakyat Malaysia yang baik hati. Sokongan dalam bentuk doa, idea dan buah fikiran, sokongan tenaga kerja, termasuklah sokongan material serta keuangan untuk menjayakan agenda besar yayasan ini. Maka, marilah bersama-sama dalam saki-baki usia kita ini untuk menumpukan perhatian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berbakti kepada ummah. Sama-sama kita bergerak ke garis dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Kemungkinan kita secara perseorangan tidak mampu untuk menolong ummah secara tersusun dan sistematik yang memerlukan bantuan. Namun, dengan kita menyokong gerak kerja Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini, sudah pasti ianya akan menjadi wadah pemudah cara untuk tujuan kita semua berbakti kepada ummah. Sesungguhnya, Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini bukan hak milik peribadi atau mana-mana individu tertentu, tetapi yayasan ini milik tuan-puan sekalian, iaitu milik ummah dan rakyat Malaysia yang terkenal dengan jiwa yang besar dalam membantu satu sama lain. Sekian dan salam hormat dari kami, pihak pengurusan Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, ya, Mihrabul Quran setiap pagi, dan hari ini alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah, mari sama-sama kita menghayatinya dengan membaca menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-puan, sahabat-sahabat, adik kakak, anak-anak yang dikasihi sekalian. InsyaAllah harap tuan-puan semua boleh share, kawan-kawan semua, tag adik-beradik kita, keluarga kita. Ya, insyaAllah pada hari ini Mihrabul Quran ada sedikit kelainannya, iaitu pada hari ini kita akan akan melancarkan, merasmikan Yayasan Integrasi Al-Huffaz yang akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob. Apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Ustaz harap semua hadirin hadirat semua baik-baik dan ceria-ceria saja selalu ya. Ini pun kami ni masih lagi berkongsi mic ni. Okey, insya-Allah selepas PKP datanglah mic yang kedua insya-Allah. Teruskan, bismillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada hari ini, ya, sebelum kita meneruskan dengan majlis pelancaran Yayasan Integrasi Al-Huffaz, maka dengan izin Dr. Azhar juga, ya, untuk Ustazah mulakan dulu insya-Allah dengan tadabbur ayat Al-Quran. Jadi kita semua boleh semak tuan-puan sekalian, iaitu pada muka surat 538 dalam Al-Quran, ya. 538 ayat yang ke-10 Suratul Hadid, Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni maksudnya besi, ya, dan kita nak tengok pada ayat yang ke-10, ya, pada hari ini pada muka surat 538, dan insya-Allah, ya, Ustazah akan bacakan, sahabat-sahabat semua, adik-adik, anak-anak sekalian, ya, akan sama-sama ikuti, ya, di rumah masing-masing. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat sekalian, kita tengok maksud dia. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu pada jalan Allah, padahal milik Allah segala pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada mereka masing-masing balasan yang lebih baik, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita merujuk dalam kitab tafsir, sebab turun ataupun asbabun nuzul ayat yang ke-10 ini, ia disebut dalam kitab tafsir, sahabat-sahabat sekalian. Al-Wahidi menjelaskan daripada Al-Kalbi bahawa ayat ini turun bersangkutan dengan diri seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat utama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, sebab itu tajuk kita hari ini Bang Ken, ya, tajuk kita salam Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Allah yang beri salam kepada hamba-Nya. Masya-Allah, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa, masya-Allah. Jadi bersangkutan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-puan sekalian, dan Ustazah akan ceritakan, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Wahidi
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau telah berkata, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, sedang berbual dengan para sahabat, dan yang paling utama di samping beliau, di samping baginda, adanya sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu sahabat-sahabat sekalian, keadaan pakaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenakan pakaian yang disebut sebagai aba'ah, di mana maksud dia adalah pakaian yang luas, ataupun pakaian macam jubah tapi tanpa lengan. Di mana pada bahagian dadanya sahabat-sahabat sekalian bersambung, jadi jubah tanpa lengan yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu, pada bahagian dada tu disambung dengan material lain yang seumpama macam lembaran lapisan daripada kulit kayu, pokok. Macam itulah gambaran, maknanya tak sampai ke atas lah kain tu, sampai bahagian dada tu disambung dengan material yang lain. Ini semacam menggambarkan bahawa dalam berpakaian, sahabat-sahabat sekalian, maknanya terlalu zuhud, terlalu sederhana. Lalu malaikat Jibril alaihi salam turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, salam daripada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Jibril telah berkata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku lihat Abu Bakar itu mengenakan aba'ah ataupun pakaian jubah yang tadi yang saya ceritakan tadi. Seperti itu sahaja pakaian Abu Bakar itu," kata malaikat Jibril. Lalu baginda menjawab, "Ya Jibril, dia telah menginfakkan hartanya kepada aku sebelum Fathu Makkah, iaitu sebelum penaklukan Makkah." Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Sampaikan salam kepadanya," yakni Abu Bakar As-Siddiq, "daripada Allah Azza wa Jalla, dan katakan kepadanya, wahai Abu Bakar, Tuhanmu telah berfirman kepada kamu, redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu itu, ataukah kamu merasa benci?" Lalu Nabi SAW menoleh ke arah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ini ada malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan salam kepadamu daripada Allah Azza wa Jalla, dan dia berfirman kepadamu," yakni Allah menyampaikan, berfirman kepadamu, "Redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu itu, ataukah kamu merasa benci?" Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung menangis dan berkata, "Apakah kepada Tuhanku aku marah? Sungguh aku amat redha kepada Tuhanku. Sungguh aku amat redha kepada Tuhanku." Lalu bayangkan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana turunnya ayat yang ke-10 yang Ustazah bacakan tadi, sahabat-sahabat sekalian, menggambarkan bahawa infak yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat sebelum Fathu Makkah, dalam keadaan Islam ditekan, dalam keadaan kesulitan yang amat sangat, dalam keadaan pelbagai tribulasi ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dalam keadaan masih baru-baru lagi untuk Islam itu naik, menentang jahiliyah yang begitu meluas, kerakusan kekuasaan ketika itu di kalangan kafir musyrik, maka Allah menilainya, sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan sulit itu, dalam keadaan permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk bantuan, infak, pertolongan kerana mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla lebih besar lagi nilaiannya berbanding dengan selepas Fathu Makkah. Walaupun dijelaskan dalam ayat tersebut, tetap Allah memberikan ganjaran kepada kedua-dua infak, kepada kedua-dua kebaikan. Sebelum Fathu Makkah kah, selepas Fathu Makkah kah, tetap ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Namun
ya infak, pertolongan, ya bersama-sama mendokong risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan Islam, pada zaman kesulitan, pada keadaan kesukaran, tetap dinilai oleh Allah lebih besar, lebih hebat fadilatnya, ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalaulah kita mengikuti surah Al-Hadid daripada awal lagi, ya, bagaimana Allah menggambarkan, menceritakan kepada kita kebesaran, keagungan Allah Azza wa Jalla, supaya bertambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, dan kemudian diikuti pada ayat yang awal itu, ya, bagaimana Allah memerintahkan, berimanlah kepada Allah dan Rasul, berinfaklah di jalan Allah, ya, mengharapkan wajah Allah, kerana semua itu adalah bukti keimanan, keyakinan yang ada dalam diri kita masing-masing. Hari ini sahabat-sahabat, ya, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita terus ya memuhasabah, upgrade, menilai diri kita supaya kita berada di atas landasan ya yang benar seperti mana kehidupan para anbiya, para syuhada, para salihin, dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian, ya, kita dapat bersama-sama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin yang hari ini ya kita membawa datang seorang tokoh iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kalau kita lihat tuan-puan sekalian, ya, Nabi bersabda, "La wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin." Jika ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan seluruh ummah, akan lebih berat lagi keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita nak tengok kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kehidupan beliau, tuan-puan sekalian, berpagi-pagian dalam menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul, berpagi-pagian mencari segala wasilah untuk menyatakan ketaatan kepada Allah dan Rasul, berpagi-pagian berikhtiar untuk apa? Mendokong agama Allah, membantu ummah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ketika mana Nabi bagi tahu, ya, syurga ni ada macam-macam pintu. Pintu puasa ada, pintu jihad ada, pintu sedekah ada. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, ada tak orang yang boleh masuk 88 pintu tu ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan isyarat bahawa 88 pintu itu seolah-olah menunggu kemasukan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian tuan-puan sekalian, ya, kita nak upgrade diri kita, kualiti kita, ya, segala bentuk amal soleh. Mudah-mudahan ya kita turut sama-sama melalui jalan-jalan amal soleh tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah menyerahkan mic ini kepada Dr. Azhar Yaakob, ya, selaku insan penting dalam kehidupan Ustazah sendiri, Alhamdulillah, dan juga yang sangat penting dalam penubuhan, pengasas, ya, dan juga penerusan kelangsungan operasi Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Dan Alhamdulillah, ya, diam tak diam, Alhamdulillah, ya, kami telah secara rasminya diluluskan penubuhan sebuah yayasan yang menjadi platform amal soleh kepada kita semua insya-Allah, iaitu Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Kami berharap sahabat-sahabat ya sudi untuk terus bersama-sama dengan kami, ya, bukan saja pada majlis pelancaran ini, bahkan sepanjang hayat, ya, untuk bersama-sama dengan kami menjayakan platform untuk kita semua, ya, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi ya dipersilakan kepada Dr. Azhar untuk majlis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Ustazah Datuk Dr. Nafizah Musa, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman. Sebelum pergi kepada Yayasan Integrasi Al-Huffaz, izinkan Ustaz mengambil sedikit masa yang sangat ringkas untuk respon atas apa yang telah pun dibentangkan oleh Ustazah tadi berkenaan dengan kelebihan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah, cuba kita gambarkan begini. Pada satu sudut yang lain, mungkin kita rasa
Ya Allah, bagusnya kalau akulah yang sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Bakar yang sentiasa mendampingi Nabi. Wa imma di Mekah, wa imma perjalanan menuju ke Madinah. Kemudian tak cukup dengan itu, bagaimana daripada mulut Nabi sendiri melantun-lantunkan bahasa puji-pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemuncaknya ialah sebagaimana disebut tadi, bagaimana akhirat kelak seseorang itu hanya diizinkan untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu-pintu tertentu sahaja. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ni mendapat the blank check, mendapat lesen besar. Wahai Abu Bakar, akhirat kelak kamu nak masuk syurga melalui pintu mana, masuklah. Ini statement daripada Nabi SAW dan sekaligus ini juga merupakan kenyataan daripada Allah Azza wa Jalla secara tidak langsung. Jadi kemungkinan kita rasa ghibtah, kita rasa cemburu, ya Allah, kenapalah Abu Bakar tu yang boleh hidup zaman Nabi, yang boleh mendampingi Nabi, yang dapat fadilah itu dan ini, yang boleh masuk syurga melalui pintu mana yang dia kehendaki, kenapa bukan aku? Hadirin sekalian, jawapannya mudah saja. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Kenapa bukan kita yang berada pada posisi Abu Bakar? Adilnya macam mana? Adilnya ialah mampukah kita untuk menjadi macam Abu Bakar? Itu ceritanya. Mampukah kita untuk menjadi macam Abu Bakar? Macam mana Abu Bakar? Masya Allah. Kalaulah kita boleh belah hati Abu Bakar tu, kita akan nampak tidak ada sekelumit pun yang disebut duniawi terpalit ada dalam jiwa Abu Bakar. Allahumma illa Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Jenguk ke hati belah kanan, belah kiri, belah atas, belah bawah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Compare dengan kita. Mungkin kalau dibelah hati kita, ya Allah, bertepek-tepek dengan daki dosanya, dengan maksiatnya, dengan hubbud dunianya, dengan serakahnya. Jadi, tentulah dengan hati kita yang kotor, yang hanyir, yang cemar, yang ibadat tak seberapa, zikrullah pun sekejap tenggelam, sekejap timbul, tak layak untuk sama-sama kita ini menjadi pendamping utama kepada Rasulullah SAW seumpama Abu Bakar. Oleh demikian, walau apa juga keadaan yang berlaku, kita kena ingat satu perkara. Abu Bakar bukan Nabi. Abu Bakar bukan maksum. Abu Bakar adalah manusia biasa. Dengan arti kata lain, kalaulah Abu Bakar boleh at-tajarrud ilallah, fokus hidup dia daripada Allah kepada Allah, kerana Allah, untuk Allah dan dikembalikan kepada Allah, maka kita pun ada potensi yang sama untuk jadi macam Abu Bakar. Abu Bakar, kamu bukan Nabi, ya aku pun bukan Nabi. Kamu bukan Rasul, kami juga bukan Rasul. Kita berada pada padang yang rata. Jadi macam mana nak mengabu bakarkan kita? Jawapannya tak lain tak bukan kecuali kita mesti meletakkan al-mahabbah, ishqun mahabbah, kasih dan sayang kita ini ialah kerana semata-mata Allah dan Rasul. Poin yang kedua, mungkin yang terakhir sebelum kita masuk kepada perasmian Yayasan Integrasi Al-Huffaz, ialah saranan Ustaz. Saranan Ustaz kepada diri kami sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cubalah mulai saat ini belajar. Belajar apa dia? Belajar untuk mengenali lebih dekat al-mubashshiruna fil jannah. Itulah sahabat-sahabat Nabi, 10 orang yang masuk syurga tanpa hisab. 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kadang-kadang kita pun kenal tak kenal, tahu tak tahu pun nama mereka. Tetapi inilah dia realiti yang berlaku. Bermula daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqaf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz ketika mana membaca dan mengkaji kehidupan ke-10 mereka ini, bukan kata bila baca sekali itu terus letak buku kat tepi, tak. Sebaliknya ada lagi tak maklumat tambahan untuk kami tahu 10 mereka ini.
tentang biodata mereka, jihad mereka, mujahadah mereka. Masya Allah. Jadi tolong tuan-puan, mari kita jadikan orang-orang seperti ini sebagai cerminan hidup kita. Selama ini kadang-kadang kita sibuk, maaf cakap ya, kita sibuk membelek-belek biodata orang, sibuk menjadi follower tegar kepada Sianu bin Sianu, yang belum tentu mereka ini sebaik dan tentunya mereka tidak pun sebaik al-mubashshiruna fil jannah. So mindset kita mulai hari ini kita kena jelas, iaitu target kita dalam masa terdekat ni apa dia? Untuk kita mengkaji lebih dalam tentang gaya hidup, akidah perjuangan, syariat yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Nabi 10 orang ini, yang berada pada first rankingnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi itulah dia respon daripada ialah dalam platform yang resmi kami panggil ustaz dengan ustazah lah ya. Kalau kat rumah lah yang macam kalau bunyi ustaz-ustazah tu, daripada ustaz kepada ustazah. Baik tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sempena dengan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz telah pun berjaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menubuhkan satu yayasan yang bernama Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Jadi, kalaulah Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz itu peranannya ialah fokus kepada pendidikan internal para pelajar di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, maka peranan Yayasan Integrasi Al-Huffaz ini insya-Allah lebih meluas. Lebih meluas, dengan arti kata lain kami cuba nak panjangkan, tidak sebatas untuk pelajar-pelajar di tahfiz semata-mata, sebaliknya kepada seluruh rakyat Malaysia insya-Allah, dan juga kepada ummah di seantero dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka platform utama yang kita gerakkan dalam sektor Yayasan Integrasi Al-Huffaz ini, kami fokuskan kepada 5 tujuan utama. Pertama, fokus kita adalah kepada pendidikan. Kedua, kebajikan. Ketiga, dakwah. Keempat, pembangunan modal insan. Dan yang kelima ialah kemahiran hidup. Jadi ini merupakan matlamat kami sesuai dengan slogan yang ada di Tahfiz Madinatul Huffaz, dengan Allah semakin taat, dengan ummah semakin bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokus utama buat masa sekarang ini ialah kita semua maklum dengan isu COVID-19, ramai yang sangsara, ramai yang merana. Wa iman dalam bentuk individu, family, institusi agama, terutama sekali guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah agama rakyat, di sekolah-sekolah tahfiz. Mereka banyak sekali mengadu kepada kami akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan mereka juga mengharapkan bantuan supaya sesama kita membantu mereka. Jadi dalam hal ini kita mengambil apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bunyanun marsus, mesti urus dalam bentuk satu organisasi yang lengkap dan proper, maka tertubuhlah Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Mungkin ada saranan daripada Ustaz, silakan dulu. Sahabat-sahabat sekalian, dalam bahasa yang mudahnya begini, sebenarnya boleh saja insya-Allah kalau kami berdua ataupun beberapa orang lagi yang memang sudah ada di Madinatul Huffaz, ya, bertindak untuk membantu ummah pada kadar yang kami mampulah. Jadi pastilah kalau kami berdua maka kadar tu sangat kecil, ya. Dan boleh saja, maknanya kalau ada lebihan rezeki ataupun rezeki yang ada pada kami, ya, kami salurkan, kami hantar langsunglah, ya, kepada mana-mana NGOs, ya, untuk diagih-agihkan, ya, untuk membantu masyarakat. Tapi apa yang terdetik dalam jiwa kami, sahabat-sahabat sekalian, yang membawa kepada penubuhan yayasan ini ialah kerana kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat sunnah kehidupan orang-orang yang saleh, tuan-puan sekalian, maka mereka hidup umpama sebuah kehidupan yang terlalu subur, ya, yang disebutkan gambarannya dalam surah Ibrahim
bagaimana pohon tauhid itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, umpama pohon yang subhanallah akarnya sangat teguh dalam bumi, dan kemudian pohon itu ya menjulang naik tinggi menjadi sebuah pohon yang subur, ya, dengan rendangnya, dengan buah-buahannya yang lazat, yang manis. Dan Masya Allah, subhanallah, ramai orang yang boleh berteduh di bawah pohon tersebut. Ramai orang yang boleh menikmati buah-buah yang gugur daripada pohon tersebut. Ya, pohon itu terus tuan-puan sekalian. Ya, ini simbolik lah, cerita dalam surah Ibrahim tu kan. Ya, pohon tu kita nampak tuan-puan, kita ibaratkan berpanas pun dia, berhujan pun dia, kering pun dia. Ya, maknanya apa jua keadaan cuaca yang datang, pohon itulah yang menjadi apa? Yang sanggup menerima keadaan-keadaan tersebut. Asalkan yang duduk di bawah pohon tu tumpang berteduh. Yang duduk bawah pohon tu dapat menikmati ni, ya, hasil daripada tauhid tadi, syariat tadi, akhlak tadi, buah-buahan yang manis, buah-buahan yang lazat. Jadi bila kita melihat kepada kehidupan, ya, orang-orang soleh tuan-puan sekalian yang cuba memaksimalkan dalam kehidupan mereka dengan Allah semakin taat, dengan ummah semakin bermanfaat, lalu kami rasa kenapa kami harus bergerak secara sendirian? Ya, kenapa kita tak bawa sekali, tarik kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jom Kak Timah, jom Makcik Leha. Ya, jom Tuan Haji Dolah, jom Tuan Haji Bakar. Sama-sama. Kenapa? Sebab ya, bila kita bersama-sama, mungkin kami hanya dinamakan sebagai pengasas, sebagai pengerusi. Nama je tuan-puan. Tapi ini adalah kerja sukarela yang kami nak cuba sangat. Doakanlah semudah-mudahan kami dapat ya menjadi contoh supaya apa? Supaya benar-benar bila sebut yayasan maka ia jadi satu kerja sukarela, menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Cubalah untuk tidak mengambil sebarang keuntungan duniawi. Ya, sebarang habuan duniawi. Cubalah, jadikanlah platform yayasan ini kita semua, kami penggerak tuan-puan. Ya, kami insya-Allah jadi think tank. Cuba nak bawa, tapi kami sangat memerlukan sokongan sahabat-sahabat sekalian. Ya, doa sahabat-sahabat sekalian. Nanti kami akan buka siapa nak jadi sukarelawan, siapa nak bersama-sama dalam pelbagai sektor yang telah Ustaz sebutkan tadi. Ada sektor pendidikan, pasti pendidikan yang dimaksudkan keutamaannya adalah pendidikan Al-Quran. Tuan-puan, ya, sebenarnya walaupun rasa malu nak sebut, tapi impian kami adalah untuk menjadi pejuang Al-Quran. Dan kami bukan nak jadi pejuang Al-Quran seorang-seorang, dua orang, ya, sepasang suami isteri. Tapi kami nak ajak sahabat-sahabat semua, jom tuan-puan jadi pejuang Al-Quran. Tanya diri kita masing-masing, apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita? Apakah kita hanya perjuangkan apa kita nak makan pagi ni? Apakah kita hanya perjuangkan perut kita? Apakah kita hanya perjuangkan keluarga kita? Atau kita ada agenda yang lebih besar? Yang kita katakan tadi, tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencintai Allah dan Rasul. Setiap hari, setiap saat berfikir apa yang boleh dibuat untuk membantu agama Allah, untuk membantu risalah Nabi SAW. Lalu mari pagi ini, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini tuan-puan sekalian, semua sahabat-sahabat budiman yang bersama-sama dengan kami, pada pagi ini tolong semat dalam diri kita, istilahnya adalah pejuang Al-Quran. Pejuang Al-Quran, pejuang Al-Quran. Kita dah buat dah program Mihrabul Quran. Ya, kita nak belajar satu persatu ayat-ayat Quran tuan-puan sekalian. Walaupun kita kata lambatlah ustazah satu-satu, tak apa tuan-puan, hari-hari istiqamah Mihrabul Quran. Kemudian kita attach dengan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Di sana Madinah, bandar, lubuknya tuan-puan untuk orang-orang belajar Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran. Kita nak cetak generasi Al-Quran. Lalu kami fikirkan tuan-puan sekalian, bagaimana anak-anak tahfiz ini. Kita letak slogan, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Maka menjadi hasrat kami untuk bawa anak-anak ini belajar mendekati ummah, keperluan ummah. Kita jadi khadimul ummah. Dan kami bukan hanya nak bawa anak-anak tahfiz, tapi tuan-puan yang terlalu banyak menyokong, mendokong segala usaha sehingga terbentuknya Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Ya, kita nak libatkan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mari sama-sama, bukan saja dari sudut kewangan, tapi insya-Allah nanti dari sudut tenaga.
Ya, pertama sektor pendidikan Al-Quran. Ya, mungkin nanti kita sama-sama permudahkan kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, tak kiralah usia 40 ke 50, 60, ya insya-Allah siap nanti Mahat Tahfiz Integrasi Matul Hufaz ada dewan yang besar. Kita boleh buat program Al-Quran di sana. Ya, berikan program Al-Quran secara percuma kepada masyarakat. Sama ada untuk belajar, tak pandai langsung, nak pandai baca, tak faham, nak fahamkan, tak reti bahasa Arab, nak ajar sikit-sikit bahasa Arab. Secara percuma yang kita nak berikan kepada masyarakat dengan sokongan kita semua dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Sektor kebajikan, ya, sektor apa tadi bang? Modal insan, ya, di mana insya-Allah tuan-puan sekalian, ya, bernaung di bawah kita beberapa Mahat Tahfiz yang lain, di mana yang kami harap tuan-puan bergeraknya yayasan ini untuk memberikan, ya, kemahiran, modul, silibus kepada Mahat Tahfiz yang banyak di luar sana. Ya, bukan kami kata kami pandai sangat, tak. Bahkan kami juga belajar daripada Mahat Tahfiz yang ada di luar sana. Tapi kita nak saling membantu. Mungkin ada modul yang boleh dikongsikan. Mungkin ada kemahiran praktikal guru yang boleh dikongsikan. Ya, mungkin ada program-program tarbiyah pelajar yang boleh kami kongsikan, yang boleh kami attach dengan tahfiz-tahfiz yang lain. Maka insya-Allah itu akan dinaungi oleh Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam suasana COVID-19 mencengkam seluruh dunia hampirnya, tak termasuklah kita di Malaysia, ramai individu, keluarga, orang muda, orang pertengahan usia yang datang jumpa kami. Ustaz, ustazah minta kaunseling, minta motivasi. Kenapa down sangat? Bisnes hilang melayang, kerja hilang melayang, kemudian rumah tangga pun berantakan. Masya Allah, memang kami bersilat-silat membahagikan jadual tertentu antara ustaz dengan ustazah untuk kita counter balik, memberikan kefahaman semula, memberikan kaunseling kepada mereka. Namun ada juga kadang-kadang hal yang selain daripada soal motivasi, kaunseling dan sebagainya ialah antara perkara yang paling besar ialah masalah keuangan. Wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan wang. Maka bila tiba masa keuangan, ini kami agak terbatas. Kalau sekadar nak bagi ilmu, nak bagi motivasi, nak bagi kaunseling kepada mereka yang menghadapi masalah tekanan COVID ini, kami ada keupayaan. Tiba masa keuangan, ya, kami pun agak terbatas. Maka di situlah Ustaz mengajak tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita bersama-sama memberikan sumbangan kepada mereka yang terjejas. Mereka yang terjejas kerana pandemik COVID-19 ini dengan membantu mereka. Melalui wadah infak tuan-tuan dan puan-puan disalurkan ke Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Jadi insya-Allah dalam tempoh sebulan, bulan Julai ini, kita akan berikan tumpuan infak kita ke yayasan ini dan insya-Allah kami akan kumpulkan dan kami agih-agihkan kepada mereka yang berhak. Sebagai contoh, ya, mungkin tuan-puan maklum bagaimana Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ada menganjurkan korban perdana. Alhamdulillah di bawah Tahfiz Madinatul Hufaz ini ada 21 NGO yang akan menyambut daging-daging tersebut dan sekitar 3,000 kilogram lebih insya-Allah terkumpul dan kita akan agih-agihkan kepada mereka yang berhak. Dalam NGO 21 NGO itu ada dalam sektor pendidikan. Contohnya kita akan agihkan kepada semua guru-guru pasti di wilayah persekutuan, semua guru-guru sekolah rendah agama di wilayah persekutuan yang mana masya-Allah mereka sangat terjejas. Begitulah juga dengan ada yang ibu tunggal, ada yang OKU, ada juga NGO Palestin. Alhamdulillah kami juga bekerjasama dengan 2 NGO Palestin dan Syariah dan insya-Allah semua mereka tanpa terkecuali kami ada database yang ada kat Malaysia lah, ya, bukan kat Palestin. Kami bekerjasama dan kami akan agih-agihkan kepada mereka. Jadi mereka ni menyambut, tahu 21 orang ni hanya menunggu masa
korban saja untuk menyambut lebih daripada 3,000 kilogram daging yang bakal kami agih dan kami siapkan. Maksud Ustaz nak beritahu ialah bahawasanya di sebalik Yayasan Integrasi Al-Huffaz ini kelak bukan mana kami berdua terkotang kanting, tak. Tetapi insya-Allah di belakang kami adanya NGOs yang bekerjasama, adanya komuniti-komuniti yang bekerjasama, dan alhamdulillah kita juga baru saja melancarkan komuniti Telegram Mahat Tahfiz Integrasi Mahadiyatul Huffaz, dan insya-Allah nanti kita akan posisikan pada position yang betul untuk setiap sektor-sektor yang ada. Jadi bagi kami dalam kerangka ini, Ustazah Nur Hafizah Musa dilantik sebagai pengurusi Yayasan Integrasi Al-Huffaz, manakala Ustaz sebagai penasihat kepada Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Ini adalah antara perkara yang perlu kami jelaskan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, sebenarnya kami di Mahadiyatul Huffaz sangat mengamalkan konsep membantu tahfiz-tahfiz yang lain. Betul ya bang ya? Dan kami telah pun yang terbaru kami dah pun memberikan kurang lebih dalam 100,000 lebih juga kepada beberapa mahat tahfiz ya yang memerlukan bantuan dari sudut prasarana, ya dari sudut penggajian pekerja dan sebagainya. Jadi itu telah pun kami lakukan, dan kami melihat masya-Allah subhanallah ya mungkin ada beberapa sahabat-sahabat kita ya yang mereka tidak ada kemampuan sangat dari sudut media, ya dari sudut promosi dan sebagainya. Jadi tak sampai ke pengetahuan masyarakat hajat dan keperluan mereka. Jadi di sinilah ya di bawah Yayasan Integrasi Al-Huffaz kami menjadi penaung insya-Allah kepada mahat-mahat tahfiz ya yang ada di Malaysia, dan kami bergerak insya-Allah untuk mencari mahat-mahat tahfiz tersebut. Sebab ialah bukan orang lain pun, ramainya sahabat-sahabat kami juga ya, bersama-sama untuk membantu mereka ya supaya insya-Allah pendidikan tahfiz ini ya diberikan sokongan yang sewajarnya. Sebab itu bantuan kita bukan saja bantuan keuangan, tapi juga pembangunan modal insan, kemahiran hidup, di mana kita nak berikan ya bagaimana menguruskan tahfiz, organisasi, ya modul-modul pembelajaran, modul-modul tarbiyah yang nak diguna pakai kepada anak-anak tahfiz. Perjalanan ini sangat jauh lagi sahabat-sahabat sekalian, tapi insya-Allah perjalanan jauh ini pasti akan menjadi sangat indah ya ketika mana kita berjalan bersama-sama bergandengan bahu. Jadi kita nak tunjukkan. Boleh tunjuk. Okey, jadi sahabat-sahabat silakan untuk menonton ya montaj perasmian pelancaran Yayasan Integrasi Al-Huffaz ya yang boleh kita lihat di skrin masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia yang kami kasihi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga semua dalam kalangan kita berada dalam keadaan sihat sejahtera dan hidup sentiasa di bawah naungan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan izin Allah jua, Mahat Tahfiz Integrasi Mahadiyatul Huffaz bergerak selangkah ke hadapan dengan menubuhkan sebuah yayasan rasmi yang berdaftar bernama Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa telah dilantik dan diamanahkan sebagai pengerusi Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Manakala Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob telah dilantik sebagai penasihat yayasan ini. Mereka berdua akan dibantu oleh sejumlah NGO yang bergiat aktif di lapangan dan komuniti masyarakat serta orang ramai. Matlamat penubuhan Yayasan Integrasi Al-Huffaz ini bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia dan ummah serantau dalam 5 sektor utama, iaitu pendidikan, kebajikan, dakwah, pembangunan modal insan dan kemahiran hidup. Selain itu, insya-Allah sebagai nilai tambah,
Yayasan Integrasi Al-Hufaz juga merupakan tempat bernaung beberapa institusi pengajian tradisi seperti pondok-pondok agama, mahat-mahat tahfiz dan sekolah-sekolah agama rakyat. Yayasan Integrasi Al-Hufaz akan berusaha membantu mereka ini dengan menyalurkan bantuan keuangan, bantuan mempertingkatkan silibus pengajian dan bantuan dalam bentuk kursus-kursus kemahiran yang diperlukan. Yayasan Integrasi Al-Hufaz yang bukan bersifat keuntungan ini tentunya amat mengharapkan sokongan dan dukungan dari ummah atau rakyat Malaysia yang baik hati. Sokongan dalam bentuk doa, idea dan buah fikiran, sokongan tenaga kerja, termasuklah sokongan material serta keuangan untuk menjayakan agenda besar yayasan ini. Maka, marilah bersama-sama dalam saki-baki usia kita ini untuk menumpukan perhatian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk berbakti kepada ummah. Sama-sama kita bergerak ke garis dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Kemungkinan kita secara perseorangan tidak mampu untuk menolong ummah secara tersusun dan sistematik yang memerlukan bantuan. Namun, dengan kita menyokong gerak kerja Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini, sudah pasti ianya akan menjadi wadah pemudah cara untuk tujuan kita semua berbakti kepada ummah. Sesungguhnya, Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini bukan hak milik peribadi atau mana-mana individu tertentu, tetapi yayasan ini milik tuan-puan sekalian, iaitu milik ummah dan rakyat Malaysia yang terkenal dengan jiwa yang besar dalam membantu satu sama lain. Sekian dan salam hormat dari kami, pihak pengurusan Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi montaj yang kami sediakan untuk pelancaran Yayasan Integrasi Al-Hufaz, ya, dan insya-Allah kita akan sama-sama membantu pondok-pondok, ya, pesantren, madrasah-madrasah yang ada khususnya di Malaysia dan juga di seluruh dunia juga sebenarnya. InsyaAllah perjalanan ini sangat panjang lagi. Jemput bersama-sama dengan kami tuan-puan sekalian. Alhamdulillah komuniti tahfiz juga ada, ya, beribu-ribu orang, ya. Kita ada alumni Mahat Tahfiz Integrasi Matul Hufaz yang insya-Allah siap untuk khadimul ummah, berkhidmat kepada ummah, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan yang bersama dengan kami menjadi salah seorang daripada, ya, sukarelawan insya-Allah Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Dan pada pagi ini Ustazah melancarkan infak Jumaat pertama untuk Yayasan Integrasi Al-Hufaz, di mana insya-Allah kami berdua juga, ya, turut sama dalam mengeluarkan infak, ya, untuk diguna pakai, dimanfaatkan oleh Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Silakan tuan-puan sekalian, ya, sebagai benih yang pertama, ya, untuk dimasukkan ke dalam akaun Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Mudah-mudahan menjadi benih yang sangat subur, ya, untuk dinikmati manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Silakan tuan-puan sekalian, ya, untuk mengeluarkan, memberikan infak terbaik, ya, daripada diri kalian masing-masing kepada akaun Maybank yang tertera, akaun Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Ya, mudah-mudahan kami mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, mengangkat darjat kita, ya, menggantikan segala harta yang kita keluarkan di jalan Allah dengan ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Lalu marilah kita sama-sama mengambil keberkatan majlis kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk menutupnya dengan doa penutup yang akan dibacakan dipimpin oleh Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma wa bika nastaghith wa bika narju wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami bertauhid kepadamu semata-mata.
Biarpun hati kami ini bergeladak dengan dosa dan maksiat, tetapi kami sangat menyayangimu, wahai Allah. Biarpun hati ini kadang-kadang liar dan sering lalai dia mengatimu. Bahkan kadang hati ini kotor dengan mazmumah hingga menghijabkan diri dari mengenalimu dengan lebih dekat. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rab, kami menagih kesian belas dan kasih sayangmu, wahai Allah. Biarpun keadaan tingkah laku kami amat menjengkelkan dengan berbagai dosa dan maksiat, sehingga hilang rasa kasih, rasa hormat dan rasa takut kepadamu. Ya Rafi', Ya Khadi', Ya Sami'un Basir. Ya Allah, saat ini kami bersimpuh di hadapanmu dengan penuh khusyuk dan menundukkan diri ke hadratmu. Lidah cuba gagahkan diri melanturkan butir-butir zikir kepadamu. Biarpun kamu lebih tahu tentang lidah kami yang sememangnya lebih kerap untuk berkata dalam hal yang melalaikan. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Penyayang. Apapun wahai Allah, kamu Tuhan yang Maha Baik lagi Maha Pengasih. Kiranya di pagi ini kami mengadu ke hadapanmu, wahai Allah, betapa hamba-hambamu sekarang di seluruh dunia sedang diuji dengan wabak penyakit COVID-19. Sudah ada yang telah meninggal dunia, ada yang hidup porak-poranda, ekonomi mereka makin kucar kacir, jiwa mereka makin stres, rumah tangga mereka makin berantakan, masa depan mereka makin kelap dan malap, perancangan hidup mereka semakin terbatas, bahkan keadaan ibadah mereka juga semakin tidak menentu. Ya Allah, kami yakin wahai Allah, ujian yang datang dari kamu untuk menguji kami, sejauh mana kami bersabar dengan musibah dan bersyukur dengan nikmat. Maka kiranya wahai Allah, Engkau Tuhan yang maha bersifat Asy-Syafi. Kiranya Engkau sembuhkanlah semua sakit-sakit kami. Engkau angkatlah musibah dan wabak penyakit COVID-19 ini dan gantikanlah ia dengan kesembuhan dan pemulihan. Jika sekiranya ada tangan-tangan manusia di sebalik wabak pandemik COVID-19 ini yang sengaja berniat jahat untuk merosakkan umat manusia, maka Engkau pulangkan semula kejahatan mereka kepada mereka kembali. Ya Allah, pada pagi Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, kami hamba-hambamu yang kerdil bersepakat menumbuhkan satu badan kebajikan yang diberi nama Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Kami mahu jadikan ia medium untuk membantu hamba-hambamu, ummah di lapangan kebajikan, pendidikan dan dakwah, terutama mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kiranya wahai Allah, Engkau permudahkan urusan kami, restui dan redalah ibadah kami kecil ini untuk disalurkan kepada Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Sama ibadah merupakan gerak amal, gerak kerja amal, buah fikiran ataupun sumbangan infak keuangan. Engkau bukalah pintu-pintu hati akan hamba-hambamu untuk mereka bersama kami berganding bahu tolong-menolong, memberikan sokongan dan dukungan ini dalam usaha kami supaya kami menjadi hambamu. Dengan Engkau wahai Allah kami semakin taat dan dengan ummah kami semakin bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan pada Ustazah untuk menutup. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, peluang hidup kita ni hanya sekali saja. Kita tidak ada peluang hidup kedua di dunia. Tapi subhanallah, dalam peluang sekali di dunia ini, Allah telah mengurniakan kepada kita sejuta, berjuta-juta peluang untuk kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang salihah, yang mengaut segala keuntungan untuk kehidupan di akhirat nanti, tuan-puan sekalian. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah memilih kita, ya, memberikan ilham kepada kita, memberikan keringanan kepada tubuh badan kita, memberikan semangat kekentalan kepada jiwa kita dan mengurniakan keikhlasan kepada hati kita dalam melakukan segala amal-amalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kalian semua adalah sahabat-sahabat kami kerana Allah. Nuhibbukum fillah, kami mencintai kalian kerana Allah. Mudah-mudahan atas dasar silaturahim dan cinta kerana Allah inilah mudah-mudahan menjadi jalan kita berada di bawah naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat yang tidak ada naungan yang lain selain daripada naungan Allah. Terima kasih kepada Dr. Azhar Yaakob
yang menjadi tulang belakang utama kepada Mahat Tahfiz Integrasi Maydatul Huffaz dan Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Ia doakan agar kami tergolong dalam golongan para mukhlasin yang Allah bantu untuk diberikan keikhlasan kepada jiwa kami. Sekian, terima kasih semua. Mohon share, hebahkan kepada semua yang kita kenali ya di tanah air maupun di luar negara sana, ya, kepada masyarakat Singapura, Indonesia, Brunei, ya, yang banyak sangat membantu kami terutama dalam di Madinatul Huffaz, ya, kepada kalian semua, doa kita, doa yang terbaik untuk kalian, ya, mohon dihebahkan, sharekan maklumat ini kepada semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk simpan nombor akaun Yayasan Integrasi Al-Huffaz dalam favorite account dalam online banking masing-masing, ya, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi.
Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia yang kami kasihi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga semua dalam kalangan kita berada dalam keadaan sihat sejahtera dan hidup sentiasa di bawah naungan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan izin Allah jua, Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz bergerak selangkah ke hadapan dengan menubuhkan sebuah yayasan rasmi yang berdaftar bernama Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa telah dilantik dan diamanahkan sebagai pengerusi Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Manakala Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob telah dilantik sebagai penasihat yayasan ini. Mereka berdua akan dibantu oleh sejumlah NGO yang bergiat aktif di lapangan dan komuniti masyarakat serta orang ramai. Matlamat penubuhan Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia dan ummah serantau dalam 5 sektor utama, iaitu pendidikan, kebajikan, dakwah, pembangunan modal insan dan kemahiran hidup. Selain itu, insya-Allah sebagai nilai tambah, Yayasan Integrasi Al-Hufaz juga merupakan tempat bernaung beberapa institusi pengajian tradisi seperti pondok-pondok agama, mahat-mahat tahfiz dan sekolah-sekolah agama rakyat. Yayasan Integrasi Al-Hufaz akan berusaha membantu mereka ini dengan menyalurkan bantuan keuangan, bantuan mempertingkatkan silibus pengajian dan bantuan dalam bentuk kursus-kursus kemahiran yang diperlukan. Yayasan Integrasi Al-Hufaz yang bukan bersifat keuntungan ini tentunya amat mengharapkan sokongan dan dukungan dari ummah atau rakyat Malaysia yang baik hati. Sokongan dalam bentuk doa, idea dan buah fikiran, sokongan tenaga kerja, termasuklah sokongan material serta keuangan untuk menjayakan agenda besar yayasan ini. Maka, marilah bersama-sama dalam saki-baki usia kita ini untuk menumpukan perhatian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berbakti kepada ummah. Sama-sama kita bergerak ke garis dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Kemungkinan kita secara perseorangan tidak mampu untuk menolong ummah secara tersusun dan sistematik yang memerlukan bantuan. Namun, dengan kita menyokong gerak kerja Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini, sudah pasti ianya akan menjadi wadah pemudah cara untuk tujuan kita semua berbakti kepada ummah. Sesungguhnya, Yayasan Integrasi Al-Hufaz ini bukan hak milik peribadi atau mana-mana individu tertentu, tetapi yayasan ini milik tuan-puan sekalian, iaitu milik ummah dan rakyat Malaysia yang terkenal dengan jiwa yang besar dalam membantu satu sama lain. Sekian dan salam hormat dari kami, pihak pengurusan Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.